Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, dan InsyaAllah pada hari ini kita sambung dari ayat 7 surah Al-Hadid ya. Pada kuliah yang lepas Alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 6. So hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat 7 surah Al-Hadid. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Melalui ayat ni ya'muru ta'ala ibadahu bil iman bihi wa bi rasulihi wa bima ja'a bihi wa bin nafaqati fi sabilillah. Melalui ayat ni Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya, kita ni lah manusia ni sebagai hamba Allah, bil imani bihi, supaya beriman kepada Allah, wa bi rasulihi, dan supaya beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'a bihi, dan supaya beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman dekat sini artinya kita mempercayai, meyakini, melafazkan dengan lisan dan juga membuktikan dengan amal perbuatan. Inilah yang disebut dengan tasdiqum bil qalb wa taqrirum bil lisan wa af'al bil arkan. Ya. Hati mengakui, membenarkan, mempercayai, meyakini, lisan mengikrarkan, dan seluruh anggota tubuh badan menunjukkan akan keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Wa bin nafaqati fi sabilih, dalam masa yang sama Allah Ta'ala perintahkan untuk berinfak di jalan Allah. Maka pada ayat ni kata Allah, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu, dan berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, serta berinfaklah kamu. Belanjakanlah harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada engkau itu di jalan Allah, untuk perkara-perkara yang Allah Ta'ala ridai. Ya. Minal amwal allati ja'alaha Allahu fi aydihim wastakhlafahum 'alayha. Harta yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita infakkan tu, mimma ja'alakum mustakhlafina fih, daripada harta yang Allah Ta'ala jadikan kamu sebagai wakil, sebagai pengganti padanya. Maksudnya harta yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita infakkan di jalannya, Allah Ta'ala menyatakan bahawa itu bukanlah milik kita, tapi ia adalah harta yang Allah pinjamkan kepada kita.
mimma ja'alakum mustakhlafina fih, daripada harta yang Allah Ta'ala titipkan pada tangan kita sekarang dan Allah wakilkan kita untuk menguasainya sekarang. So, semua apa yang kita kata harta kita, sebenarnya ia hanyalah titipan Allah Ta'ala kepada kita. Allah serah kepada kita. Ya. Kenapa Allah Ta'ala serah kepada kita, kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk kita infakkan sebahagiannya? Ya. Dahulu orang-orang kafir, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, kalau dikatakan kepada orang-orang kafir, dermakanlah sebahagian harta yang Allah rezekikan kepada kamu untuk kamu beri kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang susah. Ya. Maka mereka berkata, anutu'imu man law yasha'ullahu at'amah. Kata mereka, apakah kami mesti memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah tu, yang kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala boleh bagi mereka makan secara directly. Memang kalau kita ditanya, kuasa tak Allah Ta'ala memberi makan kepada orang miskin? Kuasa tak Allah Ta'ala mencukupkan segala keperluan hidup mereka? Tentu sajalah Allah Ta'ala kuasa. Lalu kenapa Allah Ta'ala suruh kita yang dikurniakan Allah Ta'ala harta lebih untuk menolong mereka, berinfak kepada mereka? Kenapa Allah Ta'ala suruh macam tu? Kenapa bukan Allah Ta'ala sahaja yang bagi terus kepada mereka tanpa mesti kita yang disuruh? Jawabannya ialah liyanzura kaifa ya'malun. Allah Ta'ala dah titipkan harta dekat kita. Allah Ta'ala dah wakilkan harta Allah Ta'ala untuk kita gunakan. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita infak sebahagiannya. Allah nak tengok macam mana kita mengelolakan harta Allah Ta'ala ni. Kita ni setakat wakil je. Ya, wakil. Maknanya kalau kita ni wakil, kita bukan milik kita. Diwakilkan harta kepada kita oleh Allah. Yang mana harta ni milik Allah Ta'ala. Kemudian ketika mana Allah Ta'ala wakilkan harta ni kepada kita, Allah Ta'ala beri satu pesanan, iaitu tolong sebahagian daripada harta ni beri kepada orang miskin, berilah kepada anak-anak yatim, berilah kepada orang-orang susah, berilah kepada mereka-mereka yang sangat berhajat dengannya. Beri sebahagian untuk mereka. Ya, kita ni wakil. Sepatutnya apa yang kita buat? Kita ikuti sebagaimana kehendak yang mewakilkan kepada kita. Sebab kita hanya menjalankan amanah. Maka Allah Ta'ala suruh kita berinfak dari harta yang Allah titipkan kepada kita tu, liyanzur kaifa ya'malun, supaya Allah Ta'ala melihat bagaimana kita menggunakan harta itu. Ya, bagaimana kita menjadi seorang wakil terhadap harta Allah Ta'ala. Ya. Ayat ni juga memberi pengajaran bagi kita bahawa hakikat harta yang ada pada kita sekarang adalah titipan Allah. Dan suatu hari semua yang dititipkan, yang diwakilkan kepada kita akan diambil oleh pemiliknya. Siapa pemilik dia? Allah Ta'ala. Maka ketika mana kita meninggal dunia, semua harta yang Allah titip kepada kita sebelum, Allah Ta'ala ambil semula. Maka Allah Ta'ala tentukan bagaimana cara membahagikan harta itu. Sebab itulah ada ayat-ayat tentang pembahagian harta pusaka. Kenapa Allah Ta'ala yang menentukan cara pembahagian harta pusaka itu? Sebab asalnya sesungguhnya harta itu adalah milik Allah, yang Allah Ta'ala titipkan kepada seorang hamba. Kemudian Allah Ta'ala ambil daripada hamba tersebut, and then Allah Ta'ala buat cara bagaimana cara membahagi-bahagikan harta itu. Ya. So selagi mana Allah Ta'ala titipkan harta itu kepada kita,
gunakanlah sebagaimana Allah Ta'ala amanahkan. Sebahagiannya infakkan. Kalaupun kita infakkan, bukanlah membawa keuntungan kepada Allah. Ya, keuntungan daripada setiap harta yang kita infakkan, yang sebenarnya adalah harta Allah Ta'ala, keuntungan dia, pahala dia, ganjaran dia untuk kita sendiri. Harta milik Allah, pahala kalau kita infakkan untuk kita, so sungguh sangat mengherankan kenapa kita kedekut, tidak mahu menginfakkan sebagian daripada harta Allah Ta'ala yang Allah titip dekat kita tu. Maka kemudian pada ayat ni kata Allah Ta'ala, فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Maka orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu, iaitulah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah, serta mengimani seluruh ajaran yang dibawanya, wa anfaqu, dan juga berinfak, lahum ajrun kabir, bagi mereka ganjaran yang sangat besar. Ya. Ayat ni merupakan motivasi daripada Allah supaya manusia ni lebih bersungguh-sungguh untuk beriman dan berinfak di jalan Allah Ta'ala daripada harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada mereka. Maka kata Allah, فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا, maka orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu serta dia berinfak, lahum ajrun kabir, bagi mereka ganjaran pahala yang amat besar. Ayat Allah Ta'ala ni memberi banyak pengajaran bagi kita. Pertama, dekat sini Allah Ta'ala menghimpunkan antara iman dengan infak. Maka kata Allah, فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا, Allah gabungkan antara iman dan infak. Kenapa Allah Ta'ala gabungkan keduanya? Kerana ada hubung kait yang begitu erat antara iman dan infak di jalan Allah. Kedua-dua ini tak dapat kita pisahkan. Iman, infak. Maka orang yang betul-betul beriman kepada Allah, begitu juga betul-betul beriman kepada Rasulullah serta ajaran yang dibawanya, maka dia akan berinfak. Kalau betul-betul dia beriman. Ya. Yang kedua, iman tu, infak tu merupakan bukti ada iman dalam diri. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, as-sadaqatu burhanun, sedekah, infak, itu adalah bukti keimanan. Kedua-duanya tak boleh kita nak pisahkan. Nak tahu seseorang tu betul-betul beriman ataupun tidak, tengok macam mana infak dia. Nak menilai diri kita ni, adakah aku ni betul-betul beriman ataupun tidak, tengok macam mana infak kita. Membuktikan iman dengan sembahyang cenderung lebih mudah. Membuktikan iman dengan zikir lebih mudah. Membuktikan iman dengan pergi haji umrah lebih mudah, berbanding membuktikan iman dengan berinfak di jalan Allah. Kenapa macam tu? Kalau kita sembahyang, tak ada apa yang kita korbankan. Tak ada sesuatu yang kita cintai kita korbankan. Mungkin setakat kita ambil masa. Kalau kita berzikir, tak ada sesuatu yang kita cintai kita korbankan. Kalau orang pergi haji umrah, tak ada sesuatu yang dia cintai dia korbankan. Ada pun, katalah harta dia korbankan ketika mana dia pergi haji dan umrah, tetapi yang menikmati harta itu adalah dia. Dia naik pesawat, dia yang duduk dekat hotel, dia yang pergi tawaf, dia yang pergi sa'i, dan seterusnya. So dia yang menikmati. Tetapi infak ni, kenapa dia menjadi ujian iman atau bukti iman paling nyata, paling jelas?
Sebab ketika mana kita berinfak di jalan Allah, kita telah melepaskan sesuatu yang kita cintai semata-mata kerana keyakinan kita terhadap Allah. Apa yang kita cintai itu? Harta. Kalau kita infakkan, kita tak menikmati infak tu. Kalau orang pergi haji umrah, dia menikmati. Tapi kalau kita infakkan, kita tak menikmati. Orang lain yang menikmati. Sebab itulah kadang-kadang berlaku, ada orang tiap-tiap tahun dia pergi umrah. Haji pun dah berulang kali umrah. Tiap-tiap tahun dia pergi umrah. Tapi ada jiran dia yang hidup susah, melarat. Dia tak peduli dengan itu. Tak ada rasa kesian. Tak pernah dia tolong, tak pernah dia bantu. Kenapa? Sebab membuktikan iman dengan pergi umrah itu lebih mudah daripada kita berinfak sedekah kepada jiran kita. Lebih mudah pergi umrah. Kenapa? Yang menikmati duit tu kita sendiri kalau kita pergi umrah. Kita yang naik pesawat, kapal terbang. Kita yang duduk dekat hotel. Ya, kita yang pergi berjalan sana sini. So kita yang menikmati. Tapi kalau kita bagi misalnya kepada orang miskin, orang susah, dia yang menikmati. Kalau tak ada iman yang kuat dalam diri, kita tak nak buat tu. Dia akan berkata, aku yang pernah cari duit ni, takkanlah dia yang menikmati. Aku dah berpeluh dah lama kumpul duit ni, takkanlah dia pula yang menikmati. Ya, maka hanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala sahaja yang mahu berinfak di jalan Allah. Tapi kalau orang lulus dengan iman dan infak di jalan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala janjikan bagi mereka lahum ajrun kabir. Mereka mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Ya, apa itu? Syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka salah satu amalan yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala ialah sedekah. Sedekah. Maka Nabi SAW sampai sebut kepada Aisyah, ya Aisyah, ittaqin nar walau bisyiqqit tamrah. Wahai Aisyah, takutlah kamu akan api neraka, selamatkanlah diri kamu daripadanya walaupun dengan berinfak setengah biji kurma. Andai kata yang kau miliki hanya setengah biji kurma, infakkanlah. InsyaAllah kalau kau buat dengan ikhlas, engkau akan selamat daripada api neraka Allah dan engkau akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 8 surah Al-Hadid. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, sedang Rasulullah mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhan kamu, dan Allah telah mengambil janji setia dari kamu untuk beriman. Jika kamu hendak beriman, maka telah jelaslah dalil-dalilnya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ay وَمَا الَّذِي يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْإِيمَانِ. Apa yang menghalang kamu daripada beriman kepada Allah? Ayat ni tentu ditujukan kepada mereka orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Sebenarnya apa yang menghalang kamu daripada beriman kepada Allah? وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ay وَمَا الَّذِي يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْإِيمَانِ. Apa yang menghalang kamu daripada beriman kepada Allah? وَالْحَالِ أَنَّ الرَّسُولَ مُحَمَّدًا أَفْضَلَ الرُّسُلِ وَأَقْرَمَ دَاعٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ يَدَعُوكُمْ. Padahal Rasulullah SAW Muhammad seafdal-afdal Rasul, semulia-mulia da'i, telah pun menyeru kamu kepada Allah. Nabi Muhammad telah pun mengajak kamu untuk beriman kepada Allah. Ya, telah menyampaikan pelbagai hujjah kepada kamu supaya beriman kepada Allah. فَهَذَا مِمَّا يُوجِبُ الْمُبَادِرَةِ إِلَى إِجَابَةِ دَعْوَتِهِ.
Sepatutnya ini suatu perkara yang mesti segera, seruan Rasul ini mestinya sesuatu yang segera kita tunaikan. Kalau Rasul itu menyeru untuk beriman, sepatutnya kita kena segera untuk beriman. Kenapa? Kerana seruan ini datang daripada Rasul Allah, afdalur Rasul, Rasul yang paling utama, Rasul yang paling mulia, ya, wa akramu da'in, dan da'i yang paling mulia. Sepatutnya kita kena segera untuk memperkenankan seruan itu, ya. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin, dan sesungguhnya ia telah mengambil perjanjian daripada kamu, ya, bil iman, untuk beriman, in kuntum mu'minin, jika memang kamu betul-betul orang yang beriman, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 9. Jadi ayat 8 tadi Allah Ta'ala menyatakan bahawa sebenarnya tidak ada yang menghalang mereka tidak beriman kepada Allah, ya. Rasulullah telah menyuruh mereka. Ini menjadi dalil bahawa Rasulullah telah pun menunaikan amanah Allah Ta'ala, iaitulah tabligh, menyampaikan apa saja yang wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Baik, kita teruskan ayat 9. Walladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa inna Allaha bikum lara'ufur rahim. Walladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas nyata, ayat-ayat yang terang nyata. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepada hambanya. Hamba dekat sini bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam Quran Allah Ta'ala sering menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan abdihi, seperti pada ayat ni, walladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepada hambanya. Hamba dekat sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Ta'ala sentiasa sebut Nabi Muhammad dengan sebutan abdihi? Ini sebenarnya bentuk panggilan pujian Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah. Maka Nabi Muhammad dipanggil Allah Ta'ala dengan abdihi, hamba. Ini memberi pengajaran bagi kita bahawa jika kita ingin mulia di sisi Allah Ta'ala, maka kita kena menghambakan diri kita kepada Allah. Semakin kita menghambakan diri kita kepada Allah, maka kita secara automatik semakin mulia di sisi Allah Ta'ala. Walladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad ayat-ayat yang jelas nyata minal Quran, daripada ayat-ayat Quranku. Tujuannya apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya dia, maksudnya Nabi Muhammad, mengeluarkan kamu, ya, minadh-dhulumati ilan nur, daripada kegelapan menuju cahaya, ya. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan yang mana ayat-ayatnya jelas nyata, terang nyata. Tujuan dia ialah supaya Nabi melalui ayat-ayat Quran ini mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju cahaya. Dekat sini Allah Ta'ala menggunakan kata az-zulumat dalam bentuk jamak yang menunjukkan ada banyak kegelapan. Kegelapan apa saja? Kegelapan kufur, ya, kegelapan kekafiran, kegelapan kesyirikan, kegelapan maksiat, kegelapan akhlak yang buruk dan lain sebagainya. Ilan nur, menuju cahaya. An-nur dekat sini Allah Ta'ala buat dalam bentuk mufrad yang menunjukkan cahaya itu satu, kebenaran itu hanya satu, agama yang benar itu hanya satu, akhlak yang betul itu hanya satu. Apa dia? Itulah Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diridai Allah Ta'ala iaitulah agama Islam.
Maka tujuan Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW supaya dengan Quran tu Nabi Muhammad mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ayat ni memberi pengajaran bagi kita bahawa cara terbaik untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan menuju cahaya, daripada rosaknya hidup kepada hidup yang baik, ya, cara yang paling utama ialah menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kerana Al-Quran ni sejak daripada dahulu lagi Allah Ta'ala turunkan untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan menuju cahaya, ya. Maka cara yang paling baik untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan hidup, kegelapan akidah dan seterusnya ialah dengan Quran. Bacakan Quran, sampaikan makna Al-Quranul Karim, ya. Kemudian daripada ayat ni kita juga belajar jangan sampai luput matlamat Quran ni diturunkan daripada kita. Kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala turunkan Quran ni untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan menuju cahaya, ya. Wa inna Allaha bikum la ra'ufur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha belas lagi Maha mengasihani terhadap kamu, ya. Allah Ta'ala tu Maha Ra'uf, ya, Maha merahmati, Maha pengasih, Maha belas kasihan Allah Ta'ala dengan kita, ya. Sehingga kan fayujazikum ahsanal jaza, Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang sebaik-baiknya kepada kita, ya. Baik, so ayat 9 ni ayat yang menjelaskan Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang mana ayat-ayat Quran tu ayat yang terang nyata. Tujuan dia ialah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju cahaya. Sepatutnya matlamat Quran diturunkan Allah Ta'ala ni juga sentiasa kita dapatkan, ya. Sebelum ni mungkin saya dah pernah sebut tanda bahawa kita ni berjaya berinteraksi dengan Quran. Tengok diri kita, bercerminlah, tengok diri kita. Adakah kita sudah keluar daripada kegelapan menuju cahaya itu? Kegelapan iman. Bagaimana dengan iman kita sekarang? Adakah sudah terang atau gelap? Bagaimana pula dengan amalan-amalan kita sekarang? Apakah sudah terang atau gelap? Bagaimana dengan akhlak kita sekarang? Apakah sudah terang atau gelap? Tengok. Matlamat Quran ni mesti tujuan utama yang mesti dicapai ketika mana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-10. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَالُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi serta segala isinya. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan, ya, mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Dan ingatlah Allah Ta'ala Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu